نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا رب العالمين. Yang saya hormati, saya kasihi Ustaz Megat selaku pengurusi malam ini, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipilih untuk kita hadir pada program Khatibah pada malam ini. Kita harapkan sama-sama kita memperbaharui niat kita, mengikhlaskan niat kita semata-mata kerana mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hasil dan manfaat daripada program Khatibah itu. Khatibah merupakan salah satu daripada wasilah tarbiyah mingguan. Programnya ialah usrah, yang sepatutnya antara kesan yang sepatutnya lahir daripada program usrah itu ialah selain daripada manfaat ilmu, iaitu pembinaan ukhuwah. Khatibah pula satu wasilah untuk membangunkan kerohanian roh kita. Tak kiralah pakai PowerPoint ke tak PowerPoint ke, ya. Yang penting ada power, iaitu matlamat wasilah itu diadakan. Itu yang penting. Bukannya laporan Khatibah cukup 12 kali setahun, tiap bulan sekali. Bukan itu yang penting. Walaupun itu memang penting, tetapi yang lebih penting ialah hasil daripada setiap program Khatibah itu, iaitu membina rohani kita. Kalau selepas Khatibah roh kita tidak meningkat, hubungan kita, iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa bertambah dekat, hati kita tetap keras, mata kita masih lagi tidak mudah mengalirkan air mata taubat kepada Allah, maknanya program Khatibah itu belum berjalan. Sebab itulah kita ingatkan bahawa program Khatibah ialah membina suasana kerohanian. Itu objektifnya. Jadi sentiasalah menganjur memikirkan matlamat itu. Selagi ia tidak tercapai, kena carilah wasilah apa pun, yang penting mencapai kepada. Setiap kali program Khatibah pulang dengan ruh yang tinggi, sehingga kan program Khatibah itu menjadi perkara yang ditunggu-tunggu. Program Khatibah itu menjadi sesuatu yang sangat didahagakan oleh dai, kerana disitulah dia mendapat kekuatan rohani. Bagaimana? Kita ada beberapa panduan-panduan dan pengalaman, tetapi janganlah rigid kepada itu saja. Yang penting matlamat tercapai, supaya setiap ikhwah dan akhwat datang program Khatibah tidak menyesal dan merasa rugi menghabiskan masa dalam program itu. Tetapi kalau tak datanglah mereka rasa rugi, kalau tidak datanglah mereka rasa kekosongan. Begitulah sepatutnya kesan daripada program Khatibah bulanan. Diharapkan kepada murabbi, naqib, mas'ul Isra memikirkan pendekatan-pendekatan yang efektif itu. Adapun program Rehlah pula, ia membina hubungan kemasyarakatan sosial di antara ahli usrah, di antara ahli usrah dan keluarga ahli usrah, antara anak-anak
bahkan ke depan ini mungkin bersama masyarakat jiran dalam rihlah melibatkan mereka supaya rasakan hubungan kemasyarakatan dan sosial. Kita tidak mahu program rihlah jadi program daurah, katibah jadi daurah macam muktamar, macam nadwah, bercampur aduk dia punya objektif dan tidak mencapai ahdaf di mana wasilah itu ditentukan. Kalau daurah ialah satu program intensif menimba ilmu pengetahuan. Kalau muktamar, nadwah pula lebih membina pemikiran-pemikiran terkini yang perlu dimiliki oleh dai. Ilmu juga, mental. Kalau mukhayyam, lebih kepada disiplin dan juga jasadi gitu. Jadi tarbiyah yang syumul itulah yang perlu kita pastikan berlaku di setiap daerah dan juga di kawasan, insya-Allah. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, Rasulullah SAW yang ditugaskan untuk membangunkan ummah tidak diberi tugas itu melainkan dibina terlebih dahulu kekuatan rohaninya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Ada ketikanya sepanjang setengah malam, ya, tempoh yang berbeza-beza berdasarkan keperluan rohani seorang itu juga. Mursyidul Am di dalam artikelnya mengenai persediaan menghadapi pilihan raya di Mesir mengungkapkan balik surah ini agar dihayati. Qiyamul Lail mesti dilaksanakan. Persediaan spiritual itu tidak boleh tidak, kerana tugas yang akan dihadapi itu berat. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi di sana ada qiyam, di sana ada warattilil Quran, baca Al-Quran. Di sana ada wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul ya maknanya bersungguh-sungguh melakukan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Persediaan spiritual ini diperlukan di setiap mihwar. Bahkan semakin besar cabarannya, semakin besar pula keperluannya. Ya. Dan ini dibuktikan di dalam sirah Rasulullah dan kehidupan para sahabat, tabi'in, dan sepanjang zaman bagi para duat. Mereka sentiasa mengambil kekuatan dan bekalan daripada taqarrub kepada Allah dengan qiyamul lail. Puan dan akhwat sekalian, untuk manfaatkan masa ini itu mencapai kesan-kesan kerohanian kepada kita, antaranya ialah dengan pendekatan targhib dan tarhib. Mendengar ayat-ayat Quran yang menggalakkan dan mendengar ayat-ayat yang memberi ancaman, dengan itu jiwa ini akan dibangunkan. Maka anak memilih pendekatan pada malam ini untuk menyampaikan tazkirah berkaitan dengan peristiwa yang akan kita hadapi di bumi mahsyar. Apabila Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya menunaikan janji membalas amalan manusia, maka diarahnya malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Ditegaskan oleh Allah di dalam surah Yasin, wa nufikha fis-sur
فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Dan apabila ditiupkan sangkakala yang kedua, maka mereka pun bangkitlah daripada kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka, berbundung-bundung, berkumpulan-kumpulan, mengikut imam mereka. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Siapakah yang mereka ikuti? Pada hari kami menyeru manusia dengan imam mereka. Mereka berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Alangkah malangnya nasib kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tidur kami? Maka dikatakan kepadanya, hadza ma wa'adar rahman. Ini adalah janji Tuhan yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan telah benarlah utusan-utusan yang diutuskan. Bangkit daripada kubur dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bersepatu, dan tidak juga berkhitan. Sayyidatina Aisyah berkata, wahai Rasulullah, tidakkah mereka merasa malu? Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, ketika itu manusia hanya memikirkan tentang dirinya semata-mata. Matahari ketika itu begitu hampir dan dekat sekali. Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari kami gantikan bumi dengan yang lain, demikian juga langit. Lalu mereka wa barazu lillahil wahidil qahhar, mereka zahir dan berbondong menghadap Tuhan yang Maha Perkasa. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Al-Kabir mengatakan bahawa digantikan dengan bumi yang lain itu bermakna dengan sifatnya yang lain. Bumi yang sama tetapi dengan sifat yang berbeza. Bumi yang tidak ada tinggi rendah, iaitu rata, di mana dengan tiupan sangkakala itu hiduplah Adam alaihissalam dan semua zuriatnya yang pernah lahir di bumi ini. Apa yang berlaku, ikhwan dan akhwat? Mereka menunggu begitu lama di padang mahsyar, dengan matahari yang hampir. Perasaan memikirkan tentang sama ada diri ini akan selamat ataupun sebaliknya, maka penyesalan demi penyesalan pun berlaku. Ada yang berkata, ketika neraka Jahannam dibawa hampir kepada penghuni mahsyar, neraka Jahannam telah dicipta oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi melihatnya pada malam Isra dan Mi'raj. Dan juga banyak hadis menyatakan pintu neraka itu ditutup di bulan Ramadan, menunjukkan ia telah pun wujud dan diciptakan. Di bawah neraka itu, dalam hadis mengatakan, ianya mempunyai 70 kekangan, ikatan, dan setiap kekang itu dibawa oleh 70,000 malaikat. Dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, waji'a